14 askan juga. Terima kasih, teruskan. Okey, soalan saya, kalau benarlah Tuhan itu wujud, kenapa dalam dunia ini banyak sangat masalah macam kemiskinan, peperangan, penyakit? Kenapa tidak saja Tuhan itu turun dan selesaikan semua masalah supaya semua masyarakat hidup secara sempurna, secara aman? Dan saya ingin tunjukkan soalan ini kepada Pastor and Mr. Syakir. Terima kasih. Silakan. Okey, boleh Rishan nak jawab dulu. Silakan Rishan. Terima kasih atas soalan tadi. Soalan yang ditanya, kalau Tuhan itu wujud, kenapa ada begitu banyak kesengsaraan atas muka bumi ini? Kenapa Tuhan sendiri tidak turun untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya? Sebenarnya Tuhan telah menciptakan alam ini, bumi ini dan semua yang ada adalah untuk kegunaan manusia dan semuanya cukup bagus dah. God has created enough for everybody's need, but it is not enough for everybody's greed. Kerana sifat tamak halupa manusia menjadikan apa yang kita ada tidak mencukupi. Kenapakah kita ada suffering ataupun duka ataupun kesengsaraan atas muka bumi ini? Kerana manusia memilih tidak mahu taat pada perintah Tuhan. Kalau setiap manusia atas muka bumi ini memilih taat kepada perintah Tuhan, tak ada siapa-siapa yang ada hasrat dengki, yang cemburu membutuli, yang membunuh orang lain, mencederakan orang lain, yang mengambil hak orang lain. Kita semuanya rajin, amanah, jujur, kita kerja kuat, semua berusaha. Saya nak bertanya, dunia ini menjadi satu tempat yang lebih baik ke ataupun ada banyak kesengsaraan? Lebih baik. Dia kan jadi lebih baik. Tetapi kata soalan tadi, kenapa Tuhan sendiri tidak turun untuk membantu? Jawapan diberikan dalam surah Yunus, surah nombor 10, ayat nombor 99, di mana Tuhan berfirman, kalau Tuhan nak jadikan setiap manusia atas muka bumi ini beriman kepada Tuhan, nescaya Tuhan dapat lakukan. Bukan Tuhan tak boleh buat, tetapi adakah pembakar paksa mereka? Dalam surah Ma'idah, surah nombor 5, ayat nombor 48, kalau Tuhan nak jadikan semua manusia ini sebagai satu umat, nescaya Tuhan dapat lakukan. Tetapi tidak, Tuhan nak uji kita dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dan kalau kita lihat di dalam agama Islam, dia mengajar kepada kita mesti saling bantu-membantu, tolong-menolong. Dan masalah yang berlaku kesengsaraan hari ini bukan kerana tidak ada Tuhan, tetapi masalahnya adalah manusia tidak mengikut apa yang Tuhan ajar kepada kita. Maka jalan penyelesaian kembali kepada ajaran Tuhan. Terima kasih. Jelas, dalam keadaan kesengsaraan dan banyak perkara yang berlaku di dunia ini, sebenarnya perkara ini bukan dia menunjukkan tiada Tuhan. Sebenarnya di sebaliknya, dia menunjukkan kerana adanya Tuhan. Alright. Now, saya teringat pasal lagu Tamil kan. Dari Tamil dia nyanyi dia நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதும் இல்லை. Kau ingat apa kau ingat semua ada, Tuhan tak perlulah cari Tuhan. Apa-apa kau tanya kau fikir kau dapat, tak perlu Tuhan. You don't need God at all. Okay? Jadi di sini kita harus tahu Tuhan itu ada, and actually some of the banyak perkara ini ada kaitan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, di mana dia mengatakan in the beginning that man, Adam, disebut Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dalam Alkitab dia mengatakan Tuhan telah memberi satu kutukan. Okay, one is kutukan kepada Hawa dan satu kepada Adam. And one of the problem is man will have toil and sorrow all his life is because of the sin that started in mankind, and that still is ever resident in mankind, and the toil and sorrow will remain all his life. This is what we call the original sin in mankind, and it remains. And of course, the original sin is also related to the childbirth and the suffering and the quarrel, the enmity between man and woman. That's the original sin. Okay. However, as we look into the Bible, we see as in the revelation of Jesus Christ, the Bible says the whole creation is waiting. Now we just had Typhoon Haiyan. Yang banyak perkara jadi. He says, Bible says, all creation is waiting for the return of Jesus Christ. Okay, so that the creation will be redeemed from the sin.
And that's interesting. Just to add on, itu sambungkan satu lagi perkara, just for the sake of interest and for you to know. I had a talk with a friend a few days, a week or two ago, talking about the return of Jesus Christ. He told me, huh? You think what? Only you believe the return of Jesus Christ? We Muslims also believe in the return of Jesus Christ. Okay? Anyway, just for you to understand, it is a sin factor that is living and resident in man, and it's also a factor that God is ever waiting and watching for man to come back and return to Him. Kembali kepada pangkuan Tuhan. Thank you. Ini yang saya katakan satu soalan. Adakah percayaan sahaja cukup dalam agama? Saya katakan kepada Mr. Koi dan Mr. Shah. Thank you. Sekali lagi. Tak jelas, tak berapa jelas. Okay, adakah kepercayaan sahaja cukup dalam agama? Untuk Dalam agama lah kepercayaan cukup sahaja dalam agama. maksudnya adakah kepercayaan itu cukup? Kepercayaan saja cukup dalam agama ni. Hari saya nak menarik dari Hindustan tadi, tadi Hindustan dia nak goyang-goyang. Dari segi ajaran Buddha, kepercayaan dan beriman yang bertekad adalah mustahab. Tetapi kerana manusia ini perkataannya memang cemerlang. Dia terdiri dari perkataan pokok mano, usa, Sanskrit. Mano maksudnya minda. Usa minda dari berlatih, bertungkus lumus, mengamalkan ajaran-ajaran dan perkara-perkara yang murni sampai tahap yang tertinggi sekali. Minda ini juga kalau disalahgunakan, misalnya kalau dia mencipta tenaga nuklear. Dari segi tenaga nuklear, manusia pun boleh gunakan minda, menggunakan ini untuk membuat letupan nuklear. Faham? Oleh yang demikian, kita seorang manusia walaupun beragama, beriman dengan kuat dalam agama kita mesti guna minda kita. Kepintaran minda kita adalah satu perkara yang hanya manusia yang boleh memperoleh dan boleh meningkatkan. Oleh itu jawapan wanita itu, kepercayaan dan penggunaan kepintaran minda kita harus digunakan bersama-sama. Terima kasih. Ada soalan sebenarnya, ada soalan untuk Dr. Bala. Mungkin boleh ready sebelum saya serahkan kepada untuk Dr. Bala sebab belum ada soalan lagi untuk Dr. Okey, terima kasih. Okey, teruskan Dr. Terima kasih di atas soalan tadi. Adakah sekadar kepercayaan ataupun dalam Islam kita sebut iman saja mencukupi? It just faith alone enough. Jawapan sebenarnya diberikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Asr, surah nombor 103 ayat 1-3. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang ada 4 syarat berikut. Syarat pertama iaitu mereka beriman. Dia mesti gunakan iman, kepercayaan. Tetapi iman saja tidak cukup. Dia mesti beriman dan beramal soleh. Sekadar iman dan amal soleh pun tak cukup. Dia mesti saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Jadi yang pertama, kita kena ada iman. Tetapi ingat, iman bukan secara membuta tuli. Iman secara yakin. Sebab Tuhan telah kurniakan kita akal bukan untuk dibuat jeruk. Tuhan bagi kita akal untuk guna, pakai akal. Bezakan yang mana hak, yang mana batil, yang mana benar, yang mana salah. Ambil yang benar, walau dari mana pun. Dan tolak apa-apa yang salah, walau siapa pun yang cakap. Kalau cakap benda salah, kita tolak. Kalau siapa pun cakap benda tu betul, terima. Kenal George Bush? Kenal tak Mr. George Bush Jr.? Kenal tak? Suka dia? Besok orang tak suka lah, biar saya tak suka. Tapi kalau dia kata 2 campur 2, 4, apa kita jawab? Salah. Sebab apa? Sebab dia George Bush. Begitu ke? Tidak. Siapa pun cakap kalau benda tu benar, kita ambil. Kalau Syakir kata 2 campur 2, 5,
Walaupun anda suka saya, anda sayang saya tahu itu. Tetapi kalau saya cakap benda tak betul, tolak benda tu. Clear ke? Okey, itu iman. Kemudian iman ini mestilah ditafsirkan dengan amal soleh. Apa amalan kita? Apa gunanya kita kata iman, tapi amalan tak ada. Kebajikan tak ada. Humanity tak ada. Welfare tak ada. Cakap teori aja. Praktikalnya mana? Kemudian dah ada semua tu kita lakukan, kita juga kena menasihatkan dengan kebenaran. Bukan hanya kita saja kena untung. Kita kena share benda ni dengan orang lain. Share, bukan paksa. Share. Dan bila kita dapat semua ni, mesti ada kesabaran. Sebab nak menyampaikan benda yang benar bukan perkara yang mudah, bukan senang. So kena sabar. Okey, tak apa. Okey, senang saya singkatkan. Memang agama Hindu percaya kepada kehidupan. Tapi kehidupan ini tergantung pada karma, satu konsep karma di mana kita adalah responsible kepada kehidupan kita sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Jadi kita kena pastikan kita menjalan ataupun menghidup secara yang betul, yang apa yang telah pun diberi dalam ajaran kita. Nombor satu. Jadi itu adalah panduan kepada kita supaya kita tidak buat perkara-perkara yang telah dikatakan yang yang tidak boleh dilakukan ataupun yang sepatutnya dilakukan. Jadi dengan itu seorang itu menjadi satu manusia yang baik, satu spiritual elevation yang baik. Jadi dia akan dapat satu kehidupan akan datang itu dengan yang baik. Dan agama Hindu percaya kepada bukan satu saja kehidupan, tapi pelbagai kehidupan. Bukan saja di dunia ini, sebab alam sebelum jadi ini, universe ini, atau berapa tempat kehidupan akan juga beri peluang kepada kita mengikut karma kita untuk mendapat satu peluang lagi untuk hidup. Dan pada masa itulah kurang-kurangnya mereka kena buktikan menjadi satu manusia